Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua hari ini? Baik. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, macam biasa Ustaz nak minta seorang wakil pelajar lelaki untuk bacakan doa. Kalau tak ada wakil, Ustaz petik je satu. Siapa nak baca doa? Kita sampai 5 je, tak usah petik je siapa. 2 3 4. Semua tak nak. Ya, Izul Mubashir, Izul Yokotama. Baca doa. Izul buka mic awak. Baca doa. Doa sebelum belajar. Semua tanda tangan. Abang. Kalau ambil pensel buat adik, ambil pensel. Izul, cepat Izul. Adik suruh abang tolong ambilkan pensel dalam Izul dengar tak Izul? 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 Cepatlah, syukranlah, senang. Syukran, saya buat video. Syukran baca, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kepada kawan kami Allahumma makina bibi wa alina Allahumma bil walaina bil akrina bil taqwa walaina min taqya Allahumma huda wa tuqa wal afafa Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih kepada Furqan. Syukran atas bacaan doa sebentar tadi. Okey. Start share screen. Okey, hari ini kita akan belajar. Semua nampak tak skrin Ustaz? Nampak tak? Jelas Okey, hari ini kita akan belajar fiqh dalam tajuk khutbah Jumaat. Siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 7 hingga muka surat 11. Ni lebih kepada ulang kaji sebab silibus fiqh kita dah habis. Okey. Seterusnya. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita akan tengok video dulu. Okey. Kita tengok video dulu. Ustaz, sekarang apa? Ya. Sekejap Okey, nampak tak video ni semua? Nampak. Dengar? Okey, kita dengar. Boleh dengar tak? Dengar tak? Dengar Tengok dah. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana kamu dijadikan daripada satu, iaitu Nabi Adam AS. Daripada Adam kami jadikan akan isterinya Hawa. Daripada keduanya kami lahirkan anak mereka lelaki dan perempuan dengan banyaknya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah bagi kamu sangatlah hampir. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan janganlah kita mati kecuali sebagai seorang Islam. Tuan-tuan, dalam hidup kita ini, apabila kita berjalan, kita pergi ke Alostar, kita pergi ke Kuala Lumpur, kita pergi ke mana sahaja, maka kita akan siapkan dengan bekal. Apa bekal kita? Kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, kita akan siapkan bekal kita dengan pakaian. Kita siapkan bekal kita dengan makanan. Ataupun kita siapkan bekal kita dengan wang ataupun duit. Bagaimanakah perjalanan kita? Yang mana perjalanan itu kita tak akan kembali semula ke dunia ini. Perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang kita akan rentas ini, rentasnya ialah perjalanan untuk bertemu dengan Allah, pencipta kita selama ini. Tuan-tuan, dalam konsep takwa, Sayyidina Ali telah menyebut ada 4 konsep. Tetapi konsep yang keempat disebut al-isti'dad yaumar rahil. Orang yang bertakwa itu di antaranya ialah berbekal pada hari dia berjalan ataupun pada hari dia berihlah. Tuan-tuan, konsep seorang yang bertakwa kepada Allah ialah berbekal, di mana berbekal untuk persiapan untuk menuju di hari mahsyar, hari yang sangat dahsyat. Tetapi ada di kalangan kita yang dengar khutbah masih lena dan tidur. Bangun tuan-tuan, dengar khutbah ini memberi pengajaran kepada tuan-tuan, kerana masanya hanya singkat 20 minit saja. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, berbekallah. Ada di kalangan kita masih lagi jauh untuk rumah Allah, sedangkan Allah sebut dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan dalam berbekal ini kita kena paksa diri kita. Paksa tuan-tuan, nak dengar khutbah nak lena, buka mata dengar tuan-tuan. Ada yang sakit hati bengang, tetapi mendengar ini menjadi pengajaran kepada tuan-tuan. Kita paksa juga untuk dengar, buka mata. Sebab nak buat ibadat ni kalau tak paksa tuan-tuan, tak ada harapan kita nak buat ibadat. Kita nak buat sunat, kalau tak paksa tuan-tuan. Saya kena dialisis. Kencing manis ada, buah pinggang ada, jantung pun ada. Macam-macam. Tuan-tuan, baru ni saya menunaikan hari ni, hari Rabu. Tuan-tuan tengok mak. Ajaklah, tak makcik, jangan mandi jenazah mak kami. Kami angkat mak kami dengan dia. Doa. Pakcik dia kata, oh, ada anak mandi jenazah macam mati tuan-tuan. Saya doa. Dia ada bekal selalu bagi sedekah. Dan dia kata pula dekat adik saya, kalau mak mati, hang tengok dalam almari tu, ayah saya pun tak tahu. Duit tu hang wakaf lah untuk sekolah abang hang. Habis tuan-tuan mak meninggal, adik saya buka dalam almari tu. Tengok-tengok dalam almari tu, dia simpan dalam hidup dia untuk wakaf. Ini tuan-tuan, dia hidup tak Yahudi tuan-tuan, seorang Nabi. Selepas Islam sama, iaitu terpuji. Lalu disebut tuan-tuan akan lahir seorang Nabi. Nah, sumpah dia ada tanda di belakangnya, Khatamun Nabi. Sampai di Syam, tiba-tiba yang sedar. Nabi tak terima sedekah. Esok pula dia bawa pula dia. Ini. Kemudian dia mencari pula tanda di belakang Nabi tu. Nabi yang letakkan yang ini utus Muhammad kecuali rahmat sekalian alam. Marilah kita berselawat kepada Nabi. Kami tak mampu untuk kami. Tapi kami ya Allah ketika kami dah bergadai bergolok ya bulan masa lelaki ni masih anak-anak kami khususnya ya Allah Sultan Al-Duli yang Maha Mulia Tengku Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah wa zawjatuhu wa usratuhu. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Akhimus salat. Okey. Ustaz dah skip-skip. Sebab apa Ustaz tunjuk video ni?
Video tadi adalah contoh bagi khutbah yang pernah disampaikan pada setiap hari Jumaat. Setiap Jumaat kalau yang lelaki ni dia biasa dengar lah khutbah. Betul tak yang lelaki? Syukran, betul syukran. Kalau tak pernah dengar tu maksudnya dia tak pernah pergi solat Jumaat. Okay? Tapi kalau yang perempuan dia jarang, dia tak pernah tengok. Mungkin ada yang tak pernah tengok, kau Ustaz faham lah, logik lah. Sebab yang perempuan tak pergi solat Jumaat. Boleh dengar tak suara Ustaz? Boleh. Jelas Okey, so tadi tu adalah video contoh khutbah. Untuk orang yang tak pernah dengar, macam itulah khutbah. Khutbah Jumaat. Okey, kita sambung kita punya pelajaran tadi. Okey, apa itu khutbah Jumaat? So tadi tu adalah contoh khutbah Jumaat. Okey, sambung. Terusnya. Okey, objektif dalam topik kali ini ada 3 benda. 3 perkara yang awak akan belajar pada hari ini. Yang pertama, habis je belajar ni awak mampu untuk menyatakan pengertian dan hukum khutbah Jumaat. Hukum dia apa maksud khutbah Jumaat, awak akan tahu lepas awak belajar ni. Okay, yang kedua, awak mampu untuk menyenaraikan rukun dan syarat sah khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni ada rukun, ada syarat sah. So, kita akan belajarlah macam ni. Kalau tak cukup rukun, tak cukup syarat sah, maka tak sahlah khutbah Jumaat. Okey, dan last sekali, ketiga, menyenaraikan hikmah dan sunat ketika khutbah Jumaat. So yang ketiga ni, kenapa adanya khutbah Jumaat ni, ada sebab dia. Apa hikmah dia? Apa kesan dia kepada kehidupan kita? Dan last sekali, apa perkara sunat yang kita lakukan ketika khutbah Jumaat. So awak akan belajar 3 poin pertama ni pada hari ni. Semua boleh dengar Ustaz tak? Boleh. Banyak benda ni. Okey, yang pertama, Allah dia buat dialog pula. Apakah yang dimaksudkan dengan khutbah Jumaat? Apa itu khutbah Jumaat? Maksud dia ada kat gambar Ustaz handsome ni kan. Ustaz putih ni. Ustaz buka jambu. Okey. Khutbah Jumaat ialah syarahan. So khutbah Jumaat ni dia lebih kurang macam syarahan yang biasa awak ada dengar. Syarahan yang mengandungi nasihat dan pengajaran dibaca sebelum solat Jumaat. So khutbah Jumaat ni apa? Yang pertama dia adalah syarahan. Poin pertama, syarahan mengandungi nasihat. Kedua, dia syarahan yang ada nasihat, bukan syarahan yang semata-mata hidup. Maksudnya macam ni, bukan syarahan yang biasa lah. Syarahan biasa tu topik dia di luar daripada kadang-kadang syarahan tak semestinya dalam bentuk nasihat kan. Ada syarahan dalam bentuk sindiran, ada syarahan yang dalam bentuk benda yang berbeza lah. Kalau syarahan yang biasa. Tapi kalau khutbah Jumaat ni dia mesti dalam poin mengandungi nasihat. Mesti ada manfaat kepada orang yang dengar khutbah. Yang ketiga, nasihat dan pengajaran. Dan yang terakhir, dia mestilah dibaca sebelum solat Jumaat. Kalau yang lelaki, dia tahulah. Sebelum solat Jumaat mesti ada khutbah Jumaat. Ada ke khutbah Jumaat selepas solat Jumaat? Pernah ke jadi macam tu? Pernah tak Syukran? Tak pernah kan? Biasa kita akan dengar khutbah baru kita solat Jumaat. Tapi kalau solat sunat hari raya je, kita solat dulu baru kita dengar. Okey, so ada 3 benda. Syarahan, mengandungi nasihat dan pengajaran dan dibaca sebelum solat Jumaat. Itu adalah poin 3 poin penting dalam bab khutbah Jumaat. Apa itu? Okey, seterusnya. Hukum membaca khutbah sebelum solat Jumaat adalah wajib. Kalau solat lelaki ni, dia nak solat Jumaat, dia wajib dengar khutbah Jumaat. Kalau dia tak dengar khutbah Jumaat, maka asal solat Jumaat. Sebab dia tak cukup syarat kena dengar khutbah. Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Okey, so itu adalah hukum khutbah Jumaat. Hukum membaca khutbah Jumaat adalah wajib. Okey, kita pergi kepada syarat sah solat Jumaat. Okay, boleh dengar Ustaz lagi? Boleh Boleh. Jelas Okey. Okey, syarat sah solat Jumaat. Okey, syarat sah solat Jumaat dalam ni ada 7. Okey, yang pertama, khatib hendaklah seorang lelaki. Orang pergi solat Jumaat tu semua lelaki. Maka khatib mestilah lelaki. Orang perempuan tak boleh jadi khatib. Okey, lelaki sahaja boleh jadi khatib. Sebab yang wajib pergi solat Jumaat adalah lelaki. Okey, yang kedua, khatib membaca dengan berdiri. Nampak contoh video tadi?
Ustaz Abdullah Khairi tu dia baca khutbah dalam keadaan dia berdiri, betul tak? Nampak tadi duduk? Tak, dia bangun. Bila nak baca khutbah mesti berdiri. Bila habis satu khutbah baru dia boleh duduk sekejap, sambung khutbah kedua. Khutbah ni ada dua bukan satu khutbah ni ada dua, bukan satu. Contoh dia pecah. Habis satu khutbah, dia duduk baca doa kejap, lepas tu dia bangun balik sambung khutbah yang kedua. So dia baca khutbah mesti berdiri. Kalau tak sah khutbah tu kalau dia baca dalam keadaan duduk. Sebab tu kalau yang lelaki, kalau awak perasan pergi masjid, biasa khatib memang akan berdiri ketika baca khutbah. Okey, seterusnya. Khatib hendaklah duduk sebentar antara dua khutbah. Okey, macam saya kata tadi, habis je khutbah pertama, khatib kena duduk dulu, barulah dia bangun semula, baca doa semua, baru dia bangun balik sambung khutbah kedua. Ini syarat sah kalau tak buat antara ni tak sah khutbah Jumaat. Maka tak sah khutbah Jumaat adalah solat Jumaat. Okey, seterusnya. Khatib hendaklah menutup aurat. Nak pergi masjid pun memang menutup aurat, tapi nak khutbah ni wajib aurat. Sekejap ya. Okey, minta siapa yang ada background bising boleh tolong mutekan awak punya mic. Tak mengganggu pelajaran. Pada yang mempunyai keliling yang bising, tolong mutekan, nanti mengganggu pelajaran. Okey, sambung. Khatib hendaklah menutup aurat. So sebab dia nak sampai ke khutbah dia mesti tutup aurat. Aurat lelaki dari mana sampai ke mana? Siapa tahu? Ini lelaki. Lelaki aurat dari pusat hingga ke lutut. Boleh ke contoh kalau khatib tu pakai seluar tutup pusat, pakai seluar panjang tutup pusat. Dia bagi khutbah. Boleh ke? Ustaz tanya awak ni. Aurat lelaki kan pusat sampai lutut. Boleh tak seorang khatib tu dia pakai seluar tutup pusat sampai kaki dia semua tutup, lepas tu dia baca khutbah. Boleh ke? Apa dia kata? Kenapa tak boleh? Kalau ikut hukum boleh sebab dia tutup aurat, tapi dari segi adab tak ada adab. Sebab ni mesti jaga adab. Adab kita mestilah menutup dengan pakai baju yang sempurna. Walaupun boleh je pakai seluar tak pakai baju, tapi tak ada adab. Tapi boleh je nanti dia tutup aurat. Ingat aurat lelaki daripada pusat hingga ke lutut. Okay, seterusnya. Khatib hendaklah berkhutbah dengan suara nyaring. Awak nampak tak? Suara ustaz tu tadi, suara dia kuat betul. Suara dia tegas. Suara dia dengar macam garang. So dalam khutbah mesti suara kena kuat dan nyaring. Tak boleh cakap mengantuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti orang pun semua tidur. Bila menyaring tu barulah orang boleh dengar dan tak ngantuk. Sebab tu kena baca khutbah nyaring. Tak boleh baca Melayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti awak pun semua tidur. Betul tak yang lelaki? Tidur. Kalau khutbah dia tak nyaring mesti mengantuk. Betul tak? Betul. Nah jadi ada tempat khutbah dia tak nyaring, mengantuk dengar. Dah lah lama. Sebab itulah kena nyaring supaya tidak buat orang mengantuk. Seterusnya, khatib bawah pula. Khatib mesti suci daripada najis pada pakaian, badan atau tempat. Najis awak dah belajar pada tahun berapa awak belajar pasal najis? 3. Betul Wani, tahun 2. 2. Tahun 2 kita dah belajar pasal najis, ada 3 jenis. Najis mukhafafah, najis mutawassithah, najis mughalazah. Ustaz tak nak buat explain lebih ke dalam tu sebab patutnya awak ingat apa yang awak dah belajar. So nak baca khutbah kena pastikan baju dia, seluar dia tak ada najis ataupun benda kotor. Contohnya tak boleh ada tai cicak kat jubah, tak boleh, tak sah. Khutbah dia tak sah je. Mesti suci. Baju kena cuci daripada najis. Tak kisahlah kencing baby dia ke, tai cicak ke, tai ikan ke, tai lembu ke, apa-apa jenis najis pun tak boleh ada pada baju dia. Muntah ke apa tak boleh ada kat baju. Okey, itu yang pertama. Yang kedua mesti tak boleh ada apa-apa najis yang di badan dia. Contoh dia buang air, dia kena suci betul-betul sampai tak ada najis pada badan dia. Contoh buang air kecil ke, buang air besar ke, tak nak ada sisa. Kalau ada najis pada badan dia, nanti dia baca khutbah dia tak sah. Woi, sedapnya makan Adam.
Makan apa Adam? Okey, seterusnya. Dan last sekali mesti tempat dia suci daripada najis. Tempat dia apa? Contoh, biasa khutbah dibaca dekat mimbar. Mimbar tu apa? Siapa tahu? Tahu mimbar tu apa? Yang perempuan tahu tak mimbar tu apa? Yang lelaki takkan tak tahu. Yang lelaki tahu tak mimbar tu apa? Tempat katik berdiri tu. Ya, tempat khatib berdiri awak nampak macam kayu tadi tu dalam video tu. Itu adalah mimbar. Tempat tu mesti suci. Kalau orang yang jaga masjid tu biasa dia akan cuci tai cicak lah, tai apa yang ada kat situ, binatang-binatang kena cuci supaya tempat tu bersih dan sah untuk khatib baca khutbah Jumaat. Okey, jelas? So dia kena suci. Baju dia, pakaian atau baju. Kedua, badan dia dengan tempat. Tiga benda tu kena suci. Kalau tak suci, tak sah solat Jumaat. Dengan tahu dosa orang lain yang tak sah solat Jumaat tu. Sebab dia tak jaga kesucian diri dia pada waktu dia tengah baca khutbah. Okey, seterusnya. Khatib suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil pun kita dah belajar pada tahun berapa? Hadas kecil hadas besar tahun 2. Betul ni, pandai. Tahun 2 kita dah belajar juga tentang hadas kecil dan hadas besar. Dengan pasal najis pun kita belajar pada tahun 2. So mesti suci daripada hadas kecil. Hadas kecil ni cara nak suci dia kena ambil wuduk. Betul tak? Ke kita kena mandi? Mandi wuduk. Kalau mandi wajib untuk ada besar, ada sebab dia. Itu pun awak dah belajar pada tahun 2. Nanti baca buku balik. Kalau tak ingat. Ingat lagi tak yang awak belajar tahun 2 dulu? Ingat. Bagus. Kalau ingat bagus. Mudah. Okey, seterusnya. Tadi syarat sah khutbah Jumaat. Sambung. Ada banyak ni. Khutbah disampaikan pada waktu Zuhur. Okey, khutbah Jumaat ni mesti dalam waktu Zuhur. Mesti dalam waktu solat Jumaat. Waktu lain tak boleh. Waktu asar tak boleh. Waktu subuh tak boleh. Waktu maghrib tak boleh. Isyak tak boleh. Dia mesti waktu Zuhur. Wani ngantuk wani. Renggang sikit. Dia segar sikit, gosok mata. Okey. Seterusnya. Rukun khutbah mesti dibaca dalam bahasa Arab. Itu apa? Nanti kita akan masuk rukun khutbah tu apa. Okey, mesti dibaca dalam bahasa Arab, tak boleh bahasa Melayu. Biasanya kalau awak tahu rukun khutbah ni awal-awal lah yang memuji Allah, alhamdulillah yang baik. Lepas tu yang disebut bertakwa kepada Allah, takwa semua tu. Itu adalah biasanya dalam bahasa Arab. Ada orang baca rukun dalam bahasa Melayu. Okey, seterusnya khutbah disampaikan sebelum solat Jumaat. Macam saya cakap, macam pengertian tadi lah. Mesti sebelum solat Jumaat. Tak boleh selepas solat Jumaat. Pandai. Mesti sebelum. Okey, seterusnya khutbah didengar sekurang-kurangnya oleh 40 orang lelaki yang wajib solat Jumaat. Awak dah belajar kan syarat wajib solat Jumaat sebelum ni, betul? Ingat balik lah. Dia mesti 40 orang tu cukup syarat wajib solat Jumaat. Kalau tak cukup apa jadi? Tak sah. Ya, pandai. Kalau tiba-tiba ada 39 orang yang cukup syarat, tiba-tiba Furqan masuk. Furqan tak cukup syarat, betul? Furqan belum balik kan? Ke Furqan dah balik? Furqan dah balik belum kan? So kalau tiba contoh, kalau pergi solat Jumaat tu ada 39 orang yang dah cukup syarat wajib. Tiba-tiba datang seorang kanak-kanak kecil jadi 40, betul? Tapi yang budak ni tak cukup syarat, maka tidak sah lah solat Jumaat dan khutbah. Jelas tak? Jelas. Faham tak setakat ni? Faham. Okey, seterusnya. Last kali adalah berturut-turut di antara khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Khutbah Jumaat habis terus kena solat Jumaat. Tak boleh di antara Apa yang panggil Ustaz tu? Okey, tidak boleh antara khutbah dan Jumaat dengan solat Jumaat. Tak boleh buat benda lain. Dia kena berterusan. Contoh habis baca khutbah, Aqimus solah kan. Aqimus solah terus kena solat. Tak boleh lah time tu awak nak minum air dululah, nak kencing lah, nak berak lah. Maka tak sah Okey. Awak berturut. Okey, seterusnya.
Okey, seterusnya kita pergi kepada rukun khutbah Jumaat. Ini adalah rukun dia. Yang ni semua kena baca dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah memuji Allah dalam khutbah pertama dan kedua. Biasanya kalau dia mulakan khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua, mesti dia mula dengan Alhamdulillah. Betul tak yang lelaki? Betul tak yang lelaki? Kalau dengan khutbah Jumaat, dia mesti mula dengan Alhamdulillah. Memuji Allah. Alhamdulillah tu ataupun dikenali sebagai Hamdalah. Okey, seterusnya. Okey, boleh faham tak setakat ni? Akhlak pula fiqh tu macam ni ada baca doa pula. Macam baca solat. Solat Jumaat. Okey. Jelas tak setakat ni? Jelas. Seterusnya adalah membaca selawat ke atas Nabi, membaca selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasanya ada dalam khutbah Jumaat, wajib rukun. Okey, seterusnya memberi peringatan supaya bertakwa kepada Allah. Okey, fokus ya, tolong bagi perhatian. Okey, memberi peringatan supaya bertakwa kepada Allah pada khutbah pertama dan kedua. Kalau biasa awak dengar, memberi khutbah dia akan sebut ittaqullah kepada pal dan bertakwa. Betul tak? Ada tak yang lelaki? Betul. Ada. Itu adalah rukun khutbah Jumaat. Dia bukan sahaja baca tapi memang rukun khutbah Jumaat. Dan seterusnya membaca satu ayat daripada Quran dengan sempurna. Sama ada dalam khutbah pertama atau kedua. Dalam khutbah ni wajib baca satu ayat Al-Quran yang lengkap. Tak kira dalam yang pertama, khutbah pertama atau khutbah yang kedua. Tak kisahlah surah apa. Biasanya orang akan ambil surah yang berkaitan dengan tajuk. Contohnya kalau nak cerita pasal khalifah, dia akan buka dalil tentang khalifah. Kalau nak cakap pasal manusia, dia akan buka dalil pasal manusia. Ayat Quran yang berkaitan dengan tajuk khutbah. Okey, seterusnya berdoa pada khutbah kedua. Ini bila doa yang last sekali sebelum awak solat Jumaat. Perasan tak yang Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu adalah doa pada Orang baca kayak Arhamur. Okey, sampailah habis. Okey. Itu adalah rukun dia juga. Okey, seterusnya. Setakat ni jelas tak? Jelas. Semua faham ya? Setakat ni? Amni faham Amni? Seterusnya. Okey, rukun habis. Perkara-perkara sunat ketika berkhutbah. Okey. So apa yang sunat dilakukan ketika berkhutbah? Mestilah membaca khutbah dengan terang dan fasih. Perkataan mestilah jelas. Sebut satu-satu biar jelas apa yang disebut dan lancar, tak boleh gagap ikutkan. Ini adalah sunat. Kalau dia gagap pun tak apa. Tapi dia akan mengganggu fokus orang untuk dengar seterusnya memandang kepada para jemaah. Ini adalah sunat. Orang khatib ni biasa sunat dia kena pandang muka-muka orang yang datang solat Jumaat. Ittaqullah, pandang muka fuqah. Tadi ada cek mata. Pandang muka siapa? Izul. Pandang muka Faik. Dia pandang. Itu adalah sunat. Tapi ada serta khatib dia memang buat benda macam tu. Okey, seterusnya. Khatib berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Khutbah atas mimbar yang contoh kayu tadi tu atau tempat yang tinggi adalah sunat. Kalau khatib tu nak baca kat bawah pun boleh. Hanya sunat dia atas mimbar. Kalau sunat kita buat dapat pahala, kalau tinggal Zul aku tak mau. kalau tinggal dapat apa? Tak dapat apa-apa. Okey, itu sunat. So kalau khatib tu tak berdiri atas mimbar pun boleh baca khutbah. Jelas tak? Jelas. Okay, seterusnya. Memberi salam sebelum berkhutbah. Kalau awak perasan tak, awal-awal sebelum dia baca khutbah, dia akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu azan, betul tak? Itu adalah sunat. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu azan, lepas tu baru disambung khutbah. Okey, seterusnya. Khatib duduk sebentar selepas memberi salam. Nampak? Lepas dia bagi salam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu dia duduk. Perasan tak? Yang lelaki. Tak. Tak perasan. Wani. Wani pergi solat Jumaat ke Wani? Okay. So dia duduk. Ni adalah sunat. Kalau tak duduk pun tak apa. Tapi lenguh lah kaki dia. Lama nak berdiri. Betul tak? Okey. Seterusnya. Khatib menyampaikan khutbah secara tertib. Rukun tu tadi mesti mengikut urut. Ustaz, Ya. gambar ni tak jelas. Nampak tak jelas? Yang lain jelas tak? Tak. Tak jelas? Dengar Ustaz. Astaghfirullahalazim. Kenapa lah tak kabur gambar tak jelas? Ya Jelas je. Jelas tak? Jelas. Jelas Tak. Tak. Sabar. Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Tak jelas. Alah, macam mana dia nak mengajar tak jelas? Tak apalah awak dengar Ustaz ajar. Okey? Okey. Last sekali khatib memegang tongkat ketika berkhutbah. Perasan tak tadi dia ada pegang satu kayu panjang Tongkat. tu. Tongkat. Itu adalah sunat. Kalau tak pegang pun tak mengapa. Okey, seterusnya. Ini jelas tak? Tak jelas tak? Macam tu gambar. Okay. Awak pakai telefon ke? Tak jelas ni. Tak dah. Laptop. Kenapa tak jelas? Laptop. Gambar dia macam bergegar-gegar. Gegar-gegar. Internet je. Tak ada internet je. Elok je. Elok je. Dah. Jelas Dah, Jelas jelas. tak ni? Okey, bagus. Jelas. Okey, seterusnya hikmah khutbah Jumaat. Okey, kenapa adanya khutbah Jumaat? Okey, fokus jangan bersembang sampai. Nasi lemak. Adif, apa tu Adif? Adif, nasi lemak Ustaz lapar. Tak makan lagi. Ni Ustaz makan awak kan. Okey. Astaghfirullahalazim. Ya Adif, main Adif, fokus. Okey, seterusnya last kali hikmah khutbah Jumaat. Khutbah salat Jumaat. Yang pertama, sebab apa Allah perintahkan orang lelaki salat Jumaat? Okey, supaya yang pertama dapat nasihat dan pengajaran daripada isi khutbah. Okey, fokus. Perhatian semua. Last, attention. Okey, mula dengar Ustaz ke? Boleh. Jelas tak? Mana yang lain ni? Diam je yang lain ni. Boleh. Boleh jelas suara Ustaz? Okey, yang pertama dapat nasihat dan pengajaran daripada isi khutbah. Khutbah ni berfungsi untuk memberi nasihat kepada kita semua orang Islam ni yang lelaki seminggu sekali, sebab itulah wajib pergi solat Jumaat. Kalau awak miss sehari pun awak dah terlepas nasihat untuk satu minggu. Betul tak kelas? Betul. Korang juga yang menyawat ni. Yang lain mana? Betul. Yang kedua, dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah. Bila kita dengar khutbah, lagi-lagi bila cerita tentang azab Allah, lebih banyak cerita pasal takwa kepada Allah, biasanya kita akan lebih Nak makan nasi. Seterusnya, dapat meningkatkan keyakinan terhadap syariat Islam. Kita dapat yakin, dapat meningkatkan keyakinan. Lebih yakinlah bila dengar khutbah Jumaat, lebih semangat untuk melaksanakan syariat Islam. Seterusnya, last sekali, dapat mengetahui hal ihwas semasa. Okey, biasanya khutbah ni tidak lari daripada isu-isu semasa yang terjadi dekat satu tempat. Contoh, kalau awal-awal coronavirus dulu, khutbah cerita pasal coronavirus. Kalau cerita pasal H1N1, kalau khutbah kita cerita pasal H1N1. Dia akan bercerita berkaitan dengan itu semasa. Okey? Okey, jelas? Jelas ke tidak jelas? Okey. Jelas. Habis. Kelas kita dah habis.
Habis dah. Nasi lemak. Okey, habis. So last. Ustaz lupa lah. Nasi lemak. Okey, latihan. Latihan, semua boleh tengok jap. Okey. Buka gambar ni. Buka buku aktiviti. Latihan. Buku aktiviti muka surat 6. Mana Dua buku surat dia. Okey. Nanti Ustaz akan bagi dalam grup kelas awal. Okey. Dah, thank you. Ustaz buka pada soalan. Sebarang pertanyaan boleh tanya sekarang. Ustaz tu nasi lemak. Oh tak ada Ustaz tanya awak. Nasi lemak, nasi goreng, nasi kerabu. Saya nasi lemak. Baik. Adif, tak ada soalan Adif? Ada soalan? Ya. Ustaz. Satu soalan. Apa Adif? Saya nasi lemak. Itu bukan soalan. Itu pernyataan. Ustaz. Ya? Siapa nak makan nasi lemak? Dalam buku teks